untuk sesi hari ni, I sangat excited. I sangat excited dengan sesi hari ni. Sebelum I mula, I nak tanya kan, in term of penggunaan AI untuk bantu hidup you, berapa banyak you guna? Apa yang you guna AI? Boleh tak share? Kepada yang guna AI, boleh tak you share artificial intelligence, apa yang you guna? Apps ke, software yang you dah guna sebelum ni, dan you guna untuk apa? Today, I akan share empat AI, okay, 4 AI yang I rasa very helpful. Today kita akan discover sedikit sebanyak macam mana kita nak gunakan ChatGPT ataupun kita nak gunakan AI tool sebagai satu cara untuk kita buat kerja dengan cepat. Okay, buat kerja dengan cepat. Because sekarang ni kita makin busy dan in order untuk kita sustain, especially untuk konsisten dekat social media, kita kena generate content yang banyak. Kalau TikTok disarankan 3 konten sehari. 3 konten sehari. Okay, most of us satu konten sehari tu pun dah macam ya Allah, Tuhanku. Okay. Tapi best practices TikTok, okay, adalah 3 konten sehari. Kalau you nak pergi cepat. Tapi even daripada test I dengan klien-klien I sebelum ni pun, just because you post 3 konten doesn't mean you akan grow. Dia jatuh kepada the right content juga. Tapi at the same time, kita nak mudahkan dan mempercepatkan kerja kita supaya kita bukannya kena buat semua benda daripada kepala. Okay, this is one thing yang I nak highlight tau. Yang I rasa macam terima kasih kepada AI. The way I do things sekarang ni sangat berbeza lah. Sangat berbeza sebab I gunakan AI sebagai pembantu untuk save masa, untuk difilter information yang tak perlu. Kalau benda-benda yang rasa macam unnecessary tu kan, kita malas nak baca, betul tak? Kita malas nak buat market research, kita nak baca blog ke, kita nak baca website ke, apa ke, kita malas. Kenapa? Sebab kita nak benda yang laju je, kita nak jawapan je. Betul tak? Kalau boleh just give me the answer. Macam, tak payah cerita panjang, give me the answer. Okay? Sebab hari ni, I plan nak buat exercise sikit. I akan tunjukkan macam mana you nak masukkan soalan kepada ChatGPT supaya you dapat data yang tepat. Tapi kalau you tengok pakai komputer, dia nampak lebih jelas lah berbanding kalau you tengok pakai phone. Of course, just in case kalau ada yang tak tahu, ChatGPT ada apps. You boleh download apps ChatGPT. So kita boleh gunakan apps juga. Cumanya I nak tunjuk beberapa prompts tapi lagi senang nampak kalau guna komputer. Kita akan tunjuk terus step by step supaya I ingatkan lepas ni I nak bagi masa untuk you buat you punya. Ada tak yang nak betul-betul go terus supaya you ada something habis kelas ni boleh guna terus esok. Kita buat terus exercise. So dia lagi impactful. So sebab untuk ChatGPT ni ataupun untuk AI ni dia bukan pada mengajar sangat. Okay, sebab kalau kita nak cerita berkenaan app, software untuk AI ada banyak. Ada banyak sangat-sangat. Tapi kalau kita nak talk about everything, kalau kita nak try everything, bagi I benda tu dia buat kita buang masa. So hari ni I nak share 4 software yang I rasa beneficial tapi dia ada different sebab. Lepas tu you boleh pilih which one keperluan you. Okay, which one keperluan you. Dan ini yang I guna tau. Maksudnya I dah guna for the past 6 months, memang I dah guna. Okay, so tanpa membuang masa, let me just walk you through apa yang I gunakan AI ni. Dia go more beyond content sebenarnya. Bila kita berkata berkenaan AI, artificial intelligence, okay, ada macam-macam jenis. Kerja dia adalah untuk menyenangkan hidup kita. That is the function. Kerja dia untuk menyenangkan kerja kita. So there are so many apps right there. Ni I tunjuk satu Nampak tak ada 135 AI tool yang you perlukan untuk you punya growth. Sama ada untuk research lah, image lah, copywriting, website, video, meeting, SEO, chatbot, presentation, automation, prompt, design, logo dan sebagainya. Okay, ini baru satu ni. So macam kalau kita buka nampak tak 120 mind-blowing AI tools untuk video, marketing,
chatbot. Chatbot ni yang reply WhatsApp auto reply tu, design, writing, copywriting, caption, blog writing dengan productivity untuk save masa. Okay. Kalau kita guna ChatGPT tu, sebenarnya ChatGPT tu kan noob je. Dia macam orang kalau orang kata kita orang mainstream. Orang-orang mainstream ni dia pakai ChatGPT je. Tapi orang yang early adopters yang menggunakan AI sepenuhnya ataupun at least lah dalam 20% of their work, diorang guna dengan lebih banyak dan diorang ada juga preference masing-masing. Maksudnya, bila kita kata pasal preference, bila kita bercerita pasal video for example, okay, ada banyak AI yang kita boleh guna. Tapi kalau kita nak test semua tu, tak siaplah konten kita. Betul tak? Kalau kita nak test semualah, kita nak cuba, orang kata ni best, kita cuba. Orang kata ni best, kita cuba. Last kita yang macam end up tak guna semua, kita kena fikir everything from scratch sebab kita tak tahu macam mana nak utilize secara efektif. Okay, so that is the class today. I nak bantu untuk share dan I am not saying I try semua ni sebab of course tidak. I jumpa benda yang I suka dan I stick to it. Okay, bila kita dah berkenan dengan apa yang kita nak tu kita dapat, that is good enough already for me. Okay, so I nak tanya siapa yang belum pernah guna ChatGPT? Kita mula dengan yang paling basic, ChatGPT. ChatGPT ni macam saya cakap tadi, dia adalah yang paling mainstream. Dia macam Google. Google mainstream kan? YouTube mainstream kan? Like semua orang tahu, semua orang guna. ChatGPT adalah the mainstream of AI. Kalau kita bercerita berkenaan AI in general, ada banyak sebenarnya. Banyak software-software yang kita dah familiar. Macam CapCut, Canva, semua dah adopt AI. Maksudnya diorang ada some version of AI. Semua, hampir semualah apps yang kita duk pakai kan, yang biasa kita pakai tu dia dah ada some sort of version of AI. Tapi kita nak bercakap specifically AI punya apps lah. Ataupun AI punya software. So yang paling general, yang paling ramai orang guna adalah ChatGPT. Okay, you boleh search je chat.openai. Okay, kalau you tak ada komputer ataupun you tak suka gunakan laptop, you boleh download dekat dalam phone. Okay, sama je nama app dia ChatGPT. So bila you download apps tu, you boleh log in menggunakan email dan dia adalah percuma 100%. Jadi percuma dan you boleh gunakan anytime you want to ask anything. Whenever you want to ask anything, you boleh tanya. Okay, so yang pertama, I nak share tau. Apa yang I personally guna ChatGPT? Ada 3 parts. Okay, 3 parts. Dan yang ketiga tu yang terbaru lah. Yang terbaru. Okay, dan I dah test supaya I boleh ajar dalam kelas hari ni. Okay, so yang pertama, I gunakan ChatGPT untuk brainstorm content idea. Okay, untuk yang pertama ni kan, I nak tanya, kalau you, macam mana you akan tanya, macam mana you akan nak cari content idea dekat ChatGPT? Boleh tak you masukkan prompts yang you akan masukkan dekat ChatGPT? Prompts. Prompts tu maksudnya ni, kat sini, you akan tulis apa? Apa you punya prompt yang you akan masukkan untuk you search. I nak minta you masukkan sekarang dekat dalam chat. Apa you tulis? Kita nak banyak interaction sikit hari ni. Sebab kelas ni dia pasal software kan. So I nak make sure that you faham lah. Supaya you boleh execute. Kita tak nak macam dengar je. Okay? So you have to keep it interactive. So of course, bila kita bercerita berkenaan jawapan daripada AI kan, it's not 100% kita boleh ambil. Ada yang kita kena tweak. Okay, tapi dia basically cut kita punya thinking banyak sangat. Rather than kita start from scratch, kan, kita tengok data ni, kadang-kadang bila daripada data ni lah yang akan bagi kita idea untuk macam, oh lah boleh buat benda ni. Jadi kita boleh twist sendiri, betul tak? Tapi bila bagi kat kita a blank piece of paper, suruh tulis 30 content idea, itu yang menyebabkan kita sangkut. Alamak, nak cerita apa lagi Nak bagi idea apa? Tapi bila ChatGPT ni kita treat dia sebagai bagilah I info-info penting supaya I can make better decision untuk decide content apa I nak buat.
kerja dia adalah untuk prompt otak kita supaya jawapan kita ataupun idea kita lebih spesifik. Minta dia spesifikkan lagi tips tu dan search fact untuk compare for skincare. Okay. So macam I usually kan bila I gunakan content idea, cara I sama je macam Kak Saudah. Okay, I akan search sahaja macam senaraikan content ideas. Kalau I nak buat video pendek, apa content yang I patut buat untuk produk XYZ. So basically cara I gunakan sama saja, which is I akan bagi soalan yang simple. Maksudnya write 30 content ideas, okay, related. I akan tulis macam ni. Act as a content creator and write for a contoh skincare brand. Write 30 engaging hook to attract women who need to buy a serum that solve hyperpigmentation, contoh So bila I tanya ChatGPT untuk bagi I content idea, I tak suruh dia terus tulis sahaja. I akan masukkan certain keyword seperti I suruh dia jadi content creator, I suruh dia tulis engaging hook. Okay, dan I juga specify untuk siapa, masalah apa. Okay. So bila kita tanya yang general, kita kena ingat macam ni tau. First stage kita tanya yang general. Bila kita dah tanya yang general, kita tak dapat benda yang kita nak. Contoh, kita kena refine untuk specifykan lagi. Okay, add information, specify for people yang macam ni, macam ni, macam ni. Kalau kita tak dapat lagi jawapan, kita specify lagi. So the way I like to use for content idea adalah bila I minta dia dengan lebih spesifik. Okay, bila kita minta secara spesifik, barulah kita akan nampak result yang spesifik. Tapi kadang-kadang ada yang macam tak best. Macam contoh, reveal your true tone, diminish dark spot and embrace luminosity. Contoh kan. So kita rasa macam tak best. Contoh, kalau kita tak suka, okay, I akan cakap, okay, refine the idea and write 30 short video idea that topic that I can post on TikTok. So lagi clear. Okay. So kadang-kadang daripada general atas yang general, barulah kita minta dia refinekan lagi. Tak suka lagi, kita minta dia refinekan lagi. So ini cara dia untuk kita generate content ideas. Ini cara I. Okay, ini cara I. Selalunya the first answer is not the right answer. The first answer is always the answer yang kita macam, apa dia bagi ni? Macam tu tau. Ada tak yang buat sama macam I? You akan refine sampai you dapat benda yang you nak. So yang ni kita baru nak brainstorm content ideas ya. Baru nak brainstorm. Itu yang pertama. Okay. Dia refine. Okay. So apa yang I buat depan sini? Ini I buat sampel saja tadi. Okay, contoh Okay. Bila I dapat benda yang I nak, kan, this is what I would do. Of course, kita minta dia generate 30. I always ask for 30 sebab most of the time kita dapat use macam 10 macam tu sahaja. Okay, kita tak akan dapat guna semua. Sebab kan ada idea yang biasa-biasa je. Okay, so daripada sini barulah I akan transfer pergi ke satu tempat untuk I tengok konten mana yang I rasa interesting. So daripada sini I akan tengok kan, okay, konten contoh lah I buat skincare. Ni contoh je, I random pick tadi kan. I akan baca satu persatu dan I akan decide konten mana yang I rasa macam I boleh buat. So yang ni maybe I boleh buat series ke, myth of fact, ingredient spotlight, daily application routine, okay, quick tip for even skin tone, behind the scene, how serum is made. Ni tak boleh buat contoh. FAQ, hyperpigmentation, packaging reveal pun tak ada contoh.
1 week challenge. Okay, user testimony. Skincare routine for busy people. Did you know series? Did you know series boring? So daripada sini, I akan refine manually. Okay, daripada sini I akan refine manually. Itu stage yang kedua. So first stage tadi adalah about refining dekat ChatGPT. Okay, yang seterusnya kita akan manual refine untuk baca sama ada kita boleh generate ke tidak idea tu. Okay, idea is idea. Dan kita rasa macam, oh interesting, contoh. Tapi boleh tak kita nak generate content tu? Betul tak? Itu yang kita tak tahu. Okay. Okay. So macam contohlah kan, lepas kita dah settle ni, kita nak kena buat dia punya content idea, content kita, betul tak? Content kita. Yang ni adalah idea ChatGPT. Okay, semua nampak I punya screen I besarkan sikit lah. Okay. Ni satu contoh lah, I nak tunjuk contoh kan. Okay, so daripada sini, okay, daripada sini kan, macam mana kita nak generate idea kita? Macam mana nak generate idea kita? So this is like one way untuk kita buat. Okay, this is one way untuk kita buat. Okay, let's say for example, kan, kita buat macam ni, daily application routine. Okay, daily application routine. So, I akan bagi contoh. Okay, ini satu prompts. Okay, ini satu prompts yang I buat. Okay. Act as a content creator. Allah. Creator for hair removal spray contoh. I bagi contoh sama dulu create a video script. Oh sorry. Dia ada dua cara. Okay, satu kita buat macam ni. Create a for a skincare brand. Create a video script based on this topic. Topik yang tadi tu. Okay. The script need to break down using headline, scene, visual, okay, script and call to action. Okay. Tengok apa yang terjadi. Daripada sini, this is so valuable. Okay. Untuk you yang busy, yang tak sempat ataupun tak ada imaginasi yang tinggi. Kita minta tolong ChatGPT. Kita tanya dia, okay, kalau I nak jual produk ni, I nak untuk topik ni, boleh tak tuliskan skrip untuk I? Ini cara kedua I guna ChatGPT. Okay. So bila I macam buntu kan, I akan macam, okay, boleh tak buatkan, kita nak scene apa? Skrip tu nak cakap apa? Adakah kita 100% guna? Tidak. Tapi this one yang spark creativity dalam minda kita. Okay, kita tunggu dia tulis sampai habis kejap. Okay. Alright. Okay, so kita tengok pada atas Okay. Ada yang panjang, ada yang pendek, of course. So you kena play around lah. Okay, kena play around. Tapi I nak you capture the essence. Okay. Nampak? Scene dia adalah close up the serum bottle on a vanity. Gambar serum dekat atas meja. Okay, gambar visual dia adalah okay. Serum ni nampak macam soft, natural light. Lepas tu cut to a person standing in the bathroom ready to start their skincare routine. Orang baru nak start skincare routine. Lepas tu ada ayat, welcome to your new skincare ritual, contoh.
Okay. And then dia akan tunjuk. Okay, dia akan tunjuk. Oh, dia buat macam ni. Okay, I faham. Okay, sorry. Yang ni lain dengan the one that I prepare tadi, which is macam ni kan. Dia pecahkan terus. Dia pecahkan terus jadi beberapa content. So jadi headline ni step 3, enhance absorption. Tapi dia sebenarnya bukan headline. Okay, dia adalah scene. Faham tak? Macam gambar klip. Mula-mula dia ambil kat sini, kat toilet. Lepas tu dia ambil dekat meja makeup. Lepas tu dia ambil tengah close up produk. Itu yang kita nak buat. So let's say for example, kita rasa panjang sangat. Please refine the script and make it shorter. Okay. Nampak tak? So daripada sini, apa yang kita dapat adalah kita dah dapat satu content yang dah siap. Kita tinggal nak shoot dan buat voice over sahaja. Tinggal nak berlakon sahaja. Basically. Tapi of course it doesn't stop there. Daripada sini, barulah kita boleh ambil untuk kita improve. Okay, untuk kita improve. Okay, macam I sekarang ni, apa yang I buat adalah, I tunjuk sikit macam contoh kan, I punya material. Okay, I tunjuk contoh I punya ni. Okay, I apply the same style. Okay, I buat content I, problem, solution, feature. Okay, visual apa, nak cakap apa. Visual apa, nak cakap apa. Scene 2, visual apa, nak cakap apa. So daripada sini, kita nampak secara terang-terangan bila nak shoot tu, okay, kita kena shoot, buka area latihan, lepas tu kita pun cakap apa, latihan dan soalan untuk buat you content lebih targeted. Untuk MCC lah, ini material iklan MCC. So of course, daripada yang kita dapat ni, kita basically kena copy, transfer to a file ataupun you can, copy, you boleh transfer ke sini. Dan lepas tu you boleh edit balik. You nak cakap pasal Melayu ke, ataupun kalau you nak adjust ke ayat you terasa tak sedap ke, boleh adjust balik. Tapi kita nampak yang idea tu dia ada flow dia tau. Bukannya macam kita cakap pasal idea besar tapi nak buatnya macam mana. Betul tak? Idea besar, ya faham daily routine, tapi nak buat daily routine macam mana? Contoh. Faham kita nak kena buat macam granola untuk orang yang nak bersahur. Tapi macam mana konten ni kita nak buat? Konten macam mana? Macam nak kita nak sampaikan? Dah kena brainstorm setengah jam. Tak payah. Tanya ChatGPT. Daripada situ, kita tak suka, kita suruh dia refine. Kita berkenan, ambil, kemaskan sikit. Okay? So what do you think? Ada 2 parts. Kita dah ajar brainstorm content ideas dan lepas tu daripada content ideas kita buat script video. Okay. Ada satu lagi prompts. Okay, ada satu lagi prompts yang I nak bagi dekat you. So prompt dia macam ni. A simple way untuk kita gunakan ChatGPT kalau kita memang tak ada idea langsung. Kita tak ada idea langsung, kita tak nak fikir, kita tak nak senaraikan idea, kita just nak ada satu konten yang kita boleh buat pagi tu. Sebelum kita shoot konten, kita dah macam, alamak hari ni rasa macam nak shoot konten lah. Tapi I tak sempat nak fikir nak buat konten apa. Buka ChatGPT sekejap, paste prompt tu, letak produk you. Contoh as a content creator for granola cereal for sahur. Okay. Contohlah. Okay, kejap. Kita adjust sikit kat sini kan. Nampak tak sedap kan? Kata to promote. Okay. People who want to buy ataupun to eat for sahur. Create video script that break down using ni. Nampak tak? Klik enter. Kenapa granola adalah ultimate sahur superfood? Macam tu.
Nampak tak macam mana nak guna? I nak ya semua yang hadir hari ni 20 orang ni, I nak you nampak, you jawab. Nampak ke clear macam nak guna? This is very helpful bila hari yang you busy, you tak sempat nak produce content. You just need that extra, you just need that help. Bagi orang bagi sikit kat you, lepas tu you tambah-tambah lah. Macam tu. Instead of bagi kat you kertas kosong, nah, fikirlah. Itu yang jadi tak keluar idea tu. Ataupun idea kita, bila kita harap minda kita je, bila kita dah buat konten banyak sangat, bila kita dah buat konten terlalu lama, macam I dah 5 years I buat konten kan, kadang-kadang kita rasa macam tak sengaja kita in a rut tau, macam kita dekat situ kita pusing dengan cara kita selesa, video cara kita selesa, idea, konten, cara penyampaian, cara kita selesa. So, bila kita gunakan software macam AI ni, dia break the pattern. Dia buat kita try something new. Benda yang kita sendiri tak terfikir nak try because brain kita dah wired dengan kerja-kerja yang kita dah buat for the past years. Faham tak? So, bila kita nak improve, kita macam rasa macam dah improve dah. Tak jadi. Faham tak? Okay. So, pendekkan dia. Okay, fit TikTok video which is below 60 seconds. Of course it's not perfect. Tapi at the same time, dia membuka kita macam, oh lah, kita boleh buat benda ni. Kita boleh buat benda ni. Macam tu. So kita dapat a shorter version. Okay. So this is the way yang I nak share hari ni supaya sedikit sebanyak dapat bantu you. Let's say for example you ada MCC kan. Mana MCC ya? Tak ada kat I lah. Tak ada kat meja I sekarang. Okay, contoh kalau you ada MCC kan, dalam tu ada banyak content idea, betul tak? Okay, tapi macam contoh, you tak tahu macam mana nak sesuaikan untuk business you specifically. Bengkel ke, granola ke, apa yang jual, I tahu ada yang jual kereta dekat sini, skincare, takaful kan. Okay, macam mana nak sesuaikan dengan business you tu? Kan? So you masukkan tajuk idea daripada MCC. Okay, buku content calendar I tu kan. Masukkan tajuk dia and then kata sesuaikan dengan produk you. Buat macam tu. So you adjust sikit prompt yang I bagi tadi. Okay, adjust sikit prompt yang I bagi tadi. Lepas tu you sesuaikan untuk idea ni, idea daripada MCC ni, sesuaikan dengan bisnes saya yang menjual kereta, contoh. ChatGPT akan sesuaikan. So kita tak payah nak perah sangat tau. Macam mana you nak sesuaikan. Kita gunakan ini dengan cara yang betul. Dan bila kita gunakan dengan cara yang betul, kerja kita lebih cepat. Okay, kerja kita lebih cepat. Okay, so macam mana? How do you feel? Ada dapat benda baru ke? Ada dapat input baru yang you rasa boleh guna tak? Daripada 20 orang yang hadir hari ni. Ada yang you boleh guna tak? Okay. Oh, Kak Ifah pun ada. Hai Kak Ifah. Bolehlah cari untuk cleaning tu kan, untuk apa, organizing. Kalau ada, kita try contoh kan. Contoh betul kan Kak Ifah? Kan, home organization kan? Is organizing kan? Betul, takut salah orang Okay. Service. Okay. Act as a content creator for a home organization. Service, create video script dan breakdown. Same thing. So, kalau kita tak tahu nak buat idea apa, kita tengok dia kata apa. Dia kata
Headline dia suruh buat apa? Visual, dia suruh tunjuk, oh tempat bersepah, bersepah, tak jumpa barang apa yang kita cari, macam tu. Jom tengok how we work our magic. Macam tu. And then solution. So itu yang I nak share hari ni. Sebabnya macam kita tak nak share sekadar please write 30 content idea for my business selling makanan, makeup, skincare, kasut, kereta, rumah kan. Kita tak nak just tulis content idea untuk business I. Bila kita buat macam tu, kita tak dapat everything that we need. Sebenarnya AI can give you so much more. Dia boleh bagi so much more as long as you know what to ask. As long as you know what to ask. Okay. So far, everyone clear tak how to use ChatGPT untuk brainstorming dan juga untuk script writing? Dah clear ke? Boleh kita move on? Boleh? Clear. Boleh tak komen clear kalau you clear? Kalau boleh, I nak minta semua yang hadir hari ni untuk komen clear. Okay? Clear? Kak Bina, Kak Rubina, Puan Rubina ada di sini juga. Hai, lamanya tak dengar cerita tu. Nanti kita story ya. Clear semua? Okay, good. Okay, so sekarang ni I nak tunjuk satu lagi cara yang I guna ChatGPT yang personally you akan happy sangat hadir kelas hari ni. Okay, I tak tahulah I letak expectation terlalu tinggi, tapi I percaya dengan apa yang I nak share hari ni. Kan, tadi tu rasa dah seronok dah. Tapi I nak bagi satu lagi yang I rasa seronok juga, which is macam mana nak gunakan ChatGPT untuk buat market research. Okay, ataupun customer research. Okay, let's talk about this for a while. Sekarang ni kan, bila kita buat bisnes, kita memang kena tahu secara mendalam berkenaan orang yang kita nak jual. Okay, bila kita lari ataupun kita lari arah ataupun kita lupa kita jual kat siapa, kita akan tend untuk go here and there. Kan macam hari tu kan, I was having a conversation dengan salah seorang alpha tau, dia buat takaful. Okay, and dia tengah alami identity crisis. Jadi dia cerita kat I, she was having an identity crisis dan dia tak tahu dia nak tak niche tu dia dah pening dah. Dulu macam clear. Dia kata macam dah pening dah sebab dia dah buat macam-macam content. I cakap kat dia, you go back to basic. Sale you datang daripada mana? Daripada mana? Daripada life insurance, hibah ke? Daripada medical card ke? Daripada apa lagi? Daripada wasiat ke? Pusaka ke kan? So daripada situ dia kata kat I, oh rupanya ada XYZ ni sebenarnya generate the most sale untuk dia. Patut cakap, you focus there. So kadang-kadang kita nak kena tengok balik customer research ataupun customer kita in order to make better decision. Tapi let's say for example, bila you dah clear dengan siapa customer you, contoh you adalah you clear dengan customer you yang dia adalah wanita yang memerlukan skincare you, yang memerlukan makeup you, yang memerlukan produk kesihatan you yang atas umur 30 tahun. You ada dah demografik tu, 35 years old woman yang nak tegangkan kulit. Macam tu. You dah ada that demographic. Tapi macam mana kita nak execute kalau kita hanya ada data itu sahaja? Betul tak? Kalau kita just ada data tu je, especially macam Sofia jual makanan kan, macam yelah orang suka lah. Betul tak? Macam kita jual apa? Alah, I asyik lupa. Cracklin. Sofia boleh jumpa I je. I susah nak sebut. Okay, Cracklin. Okay, Cracklin tu contoh kan.
Yelah orang yang suka dessert western lah, ataupun dessert yang fancy dessert contoh kan. Yang suka custard ke I don't know. So sampai situ je cerita dia. Macam mana kita nak buat content? Faham tak? Ni I nak ajar. Okay, ini adalah satu cara untuk you dapat baseline. Untuk you dapat baseline. So kita panggil customer research. I ada prompt. Okay, I ada prompt. Dan I akan bagi dekat sini. Okay, I akan bagi dekat sini juga. Okay. Yeah, I nak everyone pay attention to the screen. I want you to do a customer research for me. Okay. Tell me 10 frustration, 10 desire, 10 dreams, and 10 fear that my audience experience related to using our product. I baca dulu Format the output of the 10 frustration, 10 wants, and 10 fear in a table. Okay, 10. Okay, I tertinggal. 10. Oh yes, okay. Format the output of the 10 frustration, 10 wants, and 10 fears in a table. Okay. The y-axis should number 1 to 10, and the x-axis should include desire, frustration, dream, and fear. Okay, kita translate. Okay, I nak you buat customer research untuk I. I nak you fahamkan customer untuk I. Okay, bagi tahu dekat I, apa 10 frustration dia? Apa 10 benda yang dia nak? Apa 10 benda yang dia dream, cita-cita? Apa 10 benda yang dia takut? Dekat audience saya ni alami berkaitan dengan produk saya. Okay? Susun info tersebut dalam bentuk table. Itu je, basically. Okay? Susun dalam bentuk table. Okay, kita bagi contoh kan? I bagi contoh kat you Wedding door gift. Contoh kita test wedding door gift barang apa dogi kahwin. Wedding door gift. Okay. So yang ni, lepas tu you just click enter. Jangan bagi dia habis juga. Okay, apa benda yang I nak tunjuk dekat sini? Sekarang ni kan, kita tak perlu buat research. Kita gunakan ChatGPT untuk buat research. Tapi bila kita guna list, kita kadang-kadang tak nampak sangat. Okay, kita tak nampak sangat. Sebab kita tak dapat nampak A campur B campur C. That's why kita nak dia buat satu table yang boleh dapat semua information terus dekat satu tempat. Okey, adakah info tu semuanya tepat? Tak semestinya. Tapi daripada sini kita nampak, okey, kalau customer ni kita jual wedding door gift. Contoh wedding door gift. So kita tanya dia, apa ya 10 frustration, 10 desire dia, 10 dream, 10 fear. Orang pengantin ni, bakal pengantin ni. So dia kata, okey, frustration pengantin adalah difficulty in finding unique gift that suits all guests lah. Dia nak cari one size fit all gift that please everyone. Okay, fine. Lepas tu kita rasa macam, alamak, tapi I punya door gift, I nak buat door gift business I adalah brownies. Contoh So kita boleh cakap kat dia, update the table using additional information. Contoh kita cakap chocolate brownies as the door gift. Okay. Door gift. For, maybe kita boleh tambah lah, for Malay wedding. Contoh for Malay wedding, for large Malay wedding of 300 guests.
Contoh. So kita cakap kat dia, tolong improve apa yang you dah bagi, tak cukup tepat. Kita nak jual, kita nak fokus dekat kita nak jual untuk bulk order yang fokus kepada chocolate brownies. Enter. So dengan data terbaru, dia akan improve data atas. Okay, dia akan kemaskan balik menggunakan frustration, desire, dream dan fear. Okay, apa function benda ni? Satu adalah untuk market research. Daripada market research ni, barulah kita boleh generate content idea tadi tu. Okay, so patutnya I buat yang ni dulu. Tapi, so daripada sini, baru kita nampak, okay, apa benda content idea untuk yang ChatGPT boleh bagi kat kita untuk selesaikan this frustration ataupun untuk highlight this desire. Okay? Dan lepas tu, barulah kita suruh, yang mana kita berkenan tu, kita suruh dia buatkan skrip. Nampak tak? Wow tak rasa? Ada tak yang rasa tak wow? Sebab I macam, bila I belajar benda ni, I was like, oh my god, this is so good. Okay. So dekat sini kan, okay ke? Okay ke? Kenapa tak ada response? Okay ke everyone? Okay. Okay. Wow wow sangat Yes, I pun rasa dia macam wow sangat. Sebab I rasa macam benda ni, kalau kita tak tahu, kita duk buat cara kita yang kita apa benda kita pun nak buatlah brainstorming, angle. Macam tu kan, kita nak macam okay ni angle satu. Apa masalah dia? Senaraikanlah masalah. Dan kita tanya dia je daripada sini. Of course, daripada 10 tu maybe kita tak boleh ambil semua. Tapi takkan 5 pun tak ada yang boleh pakai. Sebab dia adalah intelligent, artificial intelligence. So data dia tu, dia ada data cuma tak tepat yang kita nak 100%. Tapi mesti at least 5 daripada 10 tu kita boleh ambil. Betul tak? Daripada kita kena fikir daripada kosong, kan ni lagi senang. Daripada masalah dia tu, kita bawa lah pergi ke seterusnya tu brainstorm content idea pula. Lepas dah brainstorm content idea 30, cari satu yang kita suka, suruh buat video script pula. Okay? Alright. So contoh kan, daripada sini kan, nampak tak contoh frustration pengantin adalah ensuring the freshness of chocolate brownies for the event. Contoh. Kan? So daripada sini, kita boleh pergi suruh dekat content idea tadi tu, okay, write content script untuk show how do we demonstrate that our product is fresh macam tu until event date. Betul tak? Terus dapat idea. Daripada hari kek tu sampai berapa hari ya kek tu tahan sebelum dia keras ataupun mold macam tu. Dari situlah generate idea kita. So kita bila kita dapat ni kan, this is what I would do. I akan copy kan. Contoh I akan copy, ni I dah buat contoh tadi. Okay. So I akan paste. Okay, I akan paste. Contoh Okay. So daripada sini, I akan pilih tau. Okay, I tengok akan contoh kan. Okay, mana ya konten yang I suka ataupun yang I rasa I boleh buat. Contoh, diet, restriction, I memang tak ada anything allergy so I tak nak buat. Contoh, macam nak tunjuk freshness. Okay, I suka konten ni lah, I nak cuba. Macam tu. Lepas tu, let's say for example, I macam, okay, ni konten mana lagi I suka? Elegant, naikkan packaging tak best. Okay, packaging yang guest nak simpan pun macam tak best. Packaging, fear, packaging look cheap. Okay, this one I nak buat. So kita tick tau, macam okay, kita suka ni, kita suka ni, kita suka ni, kita suka ni. So daripada dekat sini kan dah ada 40 content ideas ya. Bukan 40 content idea, 40 angle. Angle content yang kita boleh buat. Nampak tak? So daripada sini, kita bawa lah kat ChatGPT. Kita tanya dia, okay, boleh tak you bagi kita 30 idea untuk this one big topic? So, the reason why I'm so excited to teach you sebab ChatGPT ni is help me so much tau. Tapi dia bukannya jalan sampai hujung, tapi dia buka jalan tu, dia cepatkan proses kita. And that's what I want to teach you today. I nak you nampak yang macam la ilah rupanya yang you guna ChatGPT tu entah-entah macam baru 1% saja. I tak pasti, tapi maybe
maybe you baru guna 1% saja, and this is like maybe like 10% or 15%. It's not everything yet. There are so many things we can do. Tapi cukup lah bila you dah master benda ni, dah macam cukup dah untuk you buat content, tak payah nak serabut sangat. Faham Ha. Okay, so far clear tak semua macam nak guna benda ni? Okay, let's say for example, I bagi satu lagi contoh. Let's say you kata, alamak, okay, I dah clear pasal dog gift untuk brownies. Tapi let's say, contoh kita nak buat change, contoh kan. Change the, bukan change, sorry. Update the product, update the table with a change of product from brownie to chocolate chip. Okay, I dah tahu masalah brownies, tapi macam mana pula dengan masalah chocolate chip cookies? Contoh, macam, okay, I dah dapat dah masalah-masalah brownies yang I kena selesaikan dalam konten yang I patut cerita. Tapi biskut pula macam ni? Tanya lagi sekali. Faham tak? Dia benda yang sama, tapi kita tak tukar. So, okay, I got it. Like, okay, what about brownies? Okay, what about chocolate chip? What about chocolate? Contoh, sama juga kalau service kereta pun, same thing. Kalau tukar minyak hitam, lepas tu nak tukar apa? Tukar brake pad. Like, okay, what about brake pad? You faham tak? You just ask. Using the same file ni, kita tanya je, okay, change. Then you tu dah dapat 100 content ideas ready to go. That you can just spend dalam sejam, 2 jam, polish dekat dalam ChatGPT, korek dalam ChatGPT, refine, bawa pergi ke Google Sheet, pilih yang mana berkenan. Okay? Laju sangat ke? I macam bila I excited ni, dia macam laju sikit. So kita pun dah dapat jawapan untuk coklat. Sebab masalah coklat sama tak dengan masalah brownies? Tak sama. Betul tak? Kita tengok contoh lah, kita tengok contoh Yang ni dia kata dia punya concern, frustration customer adalah freshness of chocolate brownies. Takut brownie tu tak fresh bila hari majlis. Kalau kat bawah ni pula masalah dia apa? Masalah dia takut cookies pecah masa transportation. Nampak tak? Masalah tak sama. Jadi 2 konten. Dah terus ada konten untuk biskut, ada konten untuk brownies, ada. Kan? So bila contoh kan, I bagi contoh siapa okay, kita try satu contoh, lepas tu kita break sekejap boleh tak? Sebab I nak pergi toilet. Cookies boleh pecah. Maksudnya orang concern, orang tu terfikir, orang macam, tak pecah ke kalau push? Tapi kadang-kadang kita yang buat ni, kita tak terfikir orang tanya. Ni nampak tak ni, contoh satu. Ni, frustration. Tengok ni. Customizing the cookie size and chip distribution. Orang takut biskut ada kecil, ada besar. Faham tak? Macam lah, diorang buat ni sekali ada kecil, ada besar. Ada kecil, ada besar. Tak, sama size. Faham kan? Oh my god. It's so simple. Macam, that is content. Itu macam like 15 second punya content, easily. Nampak Okay, let's pick one brand. Ada tak yang nak try buat aktiviti ni dengan I? Ada tak yang nak share your brand? Maybe boleh bagi nama brand atau business apa. Then we can try to do one. Lepas tu kita break sekejap for 5 minutes. Ada tak? Anyone? Beauty drink. Okay. Kalau beauty drink, Glutrition. Okay, kejap. Okay, kita cuba. Okay. Anti-aging. Okay, lagi? Apa keyword dia lagi? Okay, kita cuba. Using anti-aging beauty drink that also reduce, bukan. Kita cuba anti-aging beauty drink for women above 30s. Contoh. Kejap kita cuba. Okay, tell me 10 frustration, 10 desire, 10 dreams, and 10 fear that my audience experience related to using anti-aging.
Using anti-obesity drinks for women above 30s. Kita cuba? Dapat tak? Okay. Okay. Of course, dia bergantung kepada cara kita tanya soalan juga. Sebab at the end of the day, pernah dengar tak satu quotes ni? I rasa kalau ada yang lama dengan I kan, maybe pernah dengar I share. Macam, when you ask better question, you get better answer. Maksud dia macam ni. Kadang-kadang, macam contoh kan, bila kita bila kita tanya, contohlah you tanya dekat I sebagai coach kan, for example. Tapi dia cakap, bila you tanya je, okay, konten apa yang nak buat? Contoh, you tanya macam tu. So, bila you tanya dekat I soalan yang general, I tak ada choice sebab I tak ada info. Therefore, I can only share jawapan yang general. Oh, you buat je lah content before after. Benda yang penting adalah demonstration. Content experience. Okay? Betul tak? I boleh jawab macam tu. Sebab benda tu bukan salah. Tapi dia general sebab soalan you pun general. Content apa je kira I nak buat untuk business I? Okay. Tapi bila kita tanya dengan jawab dengan soalan yang lebih detail. Okay, kalau produk I ni boleh buat macam ni, so, content macam ni, then you akan dapat a better answer. Sama konsep dengan ChatGPT yang I tunjuk ni. Bila kita clearly suruh dia, okay, kalau kita je cakap kat dia, contoh create apa benda tu, contoh kalau you tak ada belajar apa yang I ajar hari ni, contoh you nak buat market research, okay, I would like you to perform market research for me for anti-aging product beauty drink. Tekan enter. Bila kita hantar macam tu, jawapan yang kita dapat adalah general. Okay. Tapi bila kita tanya dengan spesifik, bagi tahu 10 frustration, 10 desire, 10 dream dan 10 fear, we will get better answer. Okay. So kita tengok contoh. So yang ni kita tanya untuk kita highlight sikit. Anti-aging beauty drink untuk women above 30s. So frustration dia adalah lack of visible result even after consistent use. Takut dah pakai, dah minum, tak jadi pun. Walaupun dah consistent. Contoh, macam tu kan, high cost, mahal. Mahal. So kita nak highlight kan, tak affordable sebenarnya kalau nak compare dengan harga dekat market. So kita boleh buat content macam tu. So daripada sini, product with natural ingredient with no side effect. So daripada sini, contoh lah, bagi contoh Contoh, kita ambil another one. Okay, let's say for example, kita nak ambil, okay, convenient, easy to consume option. Contoh, kita copy, and then kita boleh tulis dekat sini. Contoh, kita boleh tulis, write 30 content idea. I suka tulis macam act macam tu. Act as a content creator for the supplement company, supplement brand. Okay. Write 10 content ideas related to beauty drink. Jadi kita cuba paste tadi sekejap. Convenient, beauty drinks, beauty drink anti-aging. Anti-aging beauty drink, okay, that can highlight. Okay. So basically nak cakap, okay, sebagai content creator untuk produk suplemen ni, boleh tak tulis 10 content idea yang berkaitan dengan anti-aging beauty drink yang kita nak highlightkan USP kita, which is convenient dan senang nak makan. Kita nak highlight satu benda je, nampak Kita nak highlight daripada 40 tadi, kita nak ambil satu angle, daripada satu angle, kita nak generate 10 content. Daripada 10 content, kita nak ambil 5, kita nak generate 5 script. Nampak tak? So, dia sebenarnya, dia just macam, dia masuk makin dalam. Ada belajar sesuatu? Dapat tak? Dapat. Dapat Okay, good. Okay, kita tunggu dia habis. Sikit lagi. Okay. Okay, contoh.
seamlessly anti-aging. Okay, for example. So kita let's say, for example, kita copy benda ni and then kita buka lagi satu. Okay, kan? Kita buka lagi satu and then kita minta dia. Kita minta dia untuk, contoh kita minta dia, contohlah, saya pergi balik tadi, mix up mana tadi? Dah hilang. Okay, tak apa. Sekejap kita cuba. Kita cuba tengok jadi ke tak. Content creator. Okay. So, ini kita padam. Kita copy ni. Ini related to this idea. Paste. Nampak tak? Create a video script related to this idea. Emphasize that breakdown using quotation. Kita ambil terus idea tu, kita bagi tahu dia, okay, pecahkan idea ni buat skrip boleh tak? Kita cuba Boleh. So dia terus bagi tahu. Scene pertama pagi-pagi, okay, ada morning alarm. Scene kedua, busy professional waking up. Scene ketiga, parent pula prepare breakfast. Yang ni dia buat different angle orang-orang berlainan, different category of people. Tapi kita boleh specify juga. Yang ni nampak tak, dia pecahkan ikut kategori manusia. Kategori audience. Tapi kita boleh juga nak justify kalau macam focus the script. Contoh I tunjuk lagi satu last Okay. Okay, contoh refine the script to tailor to one specific audience which is woman. Contoh. Working woman. Woman only. So tadi dia cerita banyak, ada enthusiast lah, ada group toast, ada fitness enthusiast, ada parents lah. So kita kata tak nak, I nak seorang je, I nak busy woman. So dia sesuaikan balik. Tapi using the same idea. So bila kita rasa kita tak ada idea, bila kita rasa kita ketandusan kreativiti, gunakan ChatGPT untuk keluar daripada ketandusan tersebut. Okay? Okay, so far, do you happy that you join sesi hari ni? Happy tak join sesi hari ni? Do you find ke I je yang overexcited di sini? Happy tak you join? Takkan nak cakap tak happy, betul tak? But I really hope you do. Because I rasa benda tu dia mind blowing bila kita betul-betul guna. Okay. So dia dah cerita dah. Contoh kan, so macam ni kan, Kak Bina just ambil je. Okay, tajuk nak cerita apa, scene 1, scene 2, nak kena cakap, nak tunjuk gambar apa, visual ni nak tunjuk wanita ni tengah sibuk pergi kerja lah, pilih outfit lah. Lepas tu kita ada suara sikit kat background. Cakap lah. Tapi ni kena adjust lah, meet Eva lah, apalah. Sesuaikan. Okay? Alright, so kita dah cover part 1 which is ChatGPT. Kita ada 3 more to go, tapi yang lain tu tak panjang sangat. ChatGPT yang panjang. So boleh tak kita break sekejap for 5 minutes, kita jumpa balik 9 suku. Okay, kita jumpa balik 9 suku, lepas tu I akan sambung semula. Okay, so I just leave the screen on untuk you tengok kalau ada nak tengok anything. Ataupun sementara tu I boleh, boleh ambil, boleh salin kalau nak salin. I bagi, kalau nak salin ambil yang panjang sekali ni. This one. Okay. So, kita move on to the next one. Okay, the next one yang I nak cover adalah berkenaan TikTok Ad Center. Siapa yang belum masuk TikTok? Siapa yang belum masuk TikTok? Boleh tak share saya dalam chat? Belum guna TikTok? Yang seterus-terusnya tak banyak sangat lah. ChatGPT tadi yang panjang. Ada yang belum? Ads belum? Okay, tak apa. Kalau ads belum tak apa. Yang I nak tunjuk bukan berkenaan ads tau. Okay, dia macam ni. Sekarang ni kan,
tahu tak dekat Facebook kita ada ads library. Kalau ada yang bermain dengan iklan, okay, dekat Facebook dia ada ads library. Ads library ni tempat kita nak tengok ads iklan-iklan yang orang lain buat. Iklan-iklan yang orang lain tengah buat. Faham So kita boleh research atau kita boleh search. Kompetitor kita tengah buat material iklan apa ya? Kita boleh research. Okay. So sama juga dengan TikTok ni. TikTok ni nak search dia senang je. TikTok Creative Center. You Google je TikTok Creative Center. Okay. TikTok Creative Center. Lepas tu you pergi kat sini lah. You pergi kat top ad dashboard. Kita nak tengok apa konten yang perform. Apa konten yang perform. Kenapa kita nak tengok benda ni? Sebab kita nak tengok mana yang kita boleh tiru basi. Kita nak buat market research. Orang lain buat konten apa dia run iklan? So sebelum kelas tadi pun I dah test a few keywords untuk I cari. Okay, contoh kan macam yang I search ni adalah photographer. Okay, contoh macam Kak Wani, photographer. Foto by hand Ni dekat sini, you boleh nampak tak? 213 like, top 70% CTR. CTR ni adalah click through rate. Maksudnya apa? Bila orang nampak iklan ni lalu dekat FYP dia sebagai sponsored, orang tu klik. Itu maksud dia. Orang tu macam, apa ni? Dia klik. Kalau dia klik, dia terus masuk dalam CTR tu. Maksud dia, daripada 100% orang yang nampak iklan, 70% orang klik. Itu maksud dia. That is CTR. Kenapa CTR penting? Sebab video kita yang kita run dekat iklan dekat TikTok, function dia untuk apa? Get people interested untuk klik. Kalau orang tak klik pun bila nampak material iklan kita, maksudnya iklan dia tak menjadilah. Sebab dia belum tengok lagi harga ke offering kat dalam tu. Kan? Beg kuning ke apa benda tu, dia tak sampai kat situ lagi. Dia nampak iklan kita pun dia tak klik. So macam contoh Kak Syaz kan nak run iklan lepas ni. So this is one of important things yang kita nak tahu. Material iklan kita tu, orang klik ke tidak? Kalau orang klik, maksudnya konten kita tu sampai mesejnya buat orang rasa interested untuk klik. Tapi kalau contoh CTR kita 2%, 1%, kan? Itu maksudnya dia tak berminat lah nak klik. Tapi of course, yang I tunjuk ni semua yang tinggi-tinggi. Sebab apa? Sebab kita nak cari inspiration untuk top ads. Ads yang perform. Okay. Adakah dia 100% untuk ads saja? Tak. Dalam ni memang ditunjuk ads. Okay. Memang ditunjuk material iklan. Tapi boleh tak kita nak dapatkan contoh untuk konten kita jadi affiliates? Boleh. Boleh tak kita nak tengok iklan apa yang orang buat yang ramai orang klik? Boleh. Supaya kita buatlah konten tu. Kalau kita tak nak pakai ads, kita buat je lah organic post dekat TikTok. Tapi kita nampak, macam ni rupanya konten yang perform. Faham tak? Dan dia ada data click through rate. Kalau kita organik orang lain masuk FYP, memang view tu tinggi. Okay, maksudnya macam konten tu viral ke apa, memang view tu tinggi. Tapi kita tak tahu result dia. Tapi daripada click through rate, kita tahu orang yang tekan tu adalah orang yang berminat. Faham So kalau kita nak buat konten menjual, kita nak buat konten menjual yang bijak lah, betul tak? So this is a way untuk bantu you. Ini AI juga tau. Okay, so dia ada dua parts dekat sini. Yang pertama adalah menggunakan kita punya search bar ni. Yang kedua adalah menggunakan creative assistant. Okay, creative assistant ni dia sama macam ChatGPT. Okay, dia sama macam ChatGPT. Tapi sebelum I cerita yang ini, I nak cerita yang ini dulu. For example, bila kita masuk konten photographer, masukkan keyword saja. Kalau you ada brand competitor yang direct, contohnya you buat takaful, ada orang yang buat takaful yang lagi power dekat TikTok, contoh. Lepas tu nak cakap, dia ni run iklan ke? Konten apa yang dia run iklan? Kita masuk nama dia. Macam tu contoh dia. So ni contoh I search photographer. Ni album So yang ni kita boleh nampak tau. Saya nak buat album macam ni. Tapi malah nak fikir edit-edit gambar, nak edit tulisan. Tak apa, jangan risau. Hampa tengok video ni sampai habis. CTR 70%. Low budget. Nampak traffic campaign. Atas tu dia ada tulis traffic. I tak boleh kesa-kesa dia jalan. Tu traffic campaign.
Traffic campaign tu maksudnya jenis iklan apa yang dia buat. Dia tarik traffic. Dia tarik traffic tu maksud dia. Okay, yang ni dia tarik video view. Dia nak orang tengok video dia. Okay. Okay. So nampak tak macam ni kan contoh. So daripada sini kita boleh nampak tau. Adakah semua konten relevan? Tidak. Tapi daripada sinilah kita nak nampak. Kalaulah kita nak buat konten, contoh macam Sofia kan, nak tarik orang datang ke booth dekat Kelantan tu contoh. And then you nak run iklan sikit, nak bagi orang aware kat mana booth you berada contoh kan. So kita nak tengoklah orang lain buat konten macam mana, macam tu. So contoh, barulah kita boleh tiru basi dengan bijak. Contoh kan, dessert. Contoh dessert Okay, kita cuba tengok Ini in the last 3 days yang masuk for you page. Faham So ni konten dia. So daripada sini nampak tak 12K 88%. Sofia si watching ke? So daripada sini kita nampak tak yang macam orang buat konten macam ni, dia tunjuk best seller dia. Nampak tak? Must try our burnt cheesecake. So contoh kan, kalau you nak go deep lagi, bila you tekan. Bila you tekan, you akan nampak konten kat sebelah. You boleh tengok. Lepas tu you boleh pause. You boleh tulis skrip apa yang dia tulis. Dia buat macam ni. Dia buat macam ni. Lepas tu dia tunjuk ni. Salin. Sebab apa? Sebab konten ni dia reach audience. Kerja dia reach audience. Lepas tu ads performance ada 12K result daripada dia run ads. Okay. Sekejap lepas tu share 158, komen 42. Okay, nampak So CTR dia kita boleh nampak lah tinggi. Ramai orang klik. Ni contoh yang lain. Sekejap Okay, so budget dia letak budget high. High berapa? I tak pastilah. Tapi daripada sini, kita nampak data yang mengatakan, it's good content. Kalau kita nak simpan, let's say for example, you spend sejam, you nak simpan untuk refer, copy link, pergi kat you punya tu, simpan. Untuk study, content yang perform. Content untuk you study. Untuk you buat, lepas tu nanti you boleh test iklan you jadi ke tidak. Macam tu. Okay? So sama jugalah. So dia banyak buat reach. Dia banyak buat reach. Häagen-Dazs, the ice cream of ice creams. Macam ni brownie. Häagen-Dazs, the Kenapa ice bunyi cream of ice Häagen-Dazs tu creams. tak berhenti? Okay. Contoh ni kan, video view sebab dia nak tarik biskut raya kot rasa. Chinese New Year. Okay, Chinese New Year. Okay, lepas tu ni brownie cookies. Yang nak buat biskut raya tu. 41%. So dia tak low budget je. Product sale maksudnya, apa maksud product sale? Maksudnya content bag kuning. Dia lalu dia ada bag kuning untuk orang klik dan beli terus dekat TikTok Shop. Itu maksudnya campaign product sale. So daripada sini you nampak lah, nak kena buat konten macam ni kot baru dapat menjual sale lebih tinggi secara organik. Macam tu. So daripada situ we make better decision. Ni. Macam ni ada yang nak video view je. Traffic. Okay, dessert banyaklah sikit contoh dia sebab makanan kan. Ni ada kek tapak kuda ni. Traffic. Okay. So nampak dekat sini. So macam mana you nak guna benda ni? One part. Kalau beauty sama juga. Tapi kalau untuk suplemen sekarang ni kalau benda tu kurus-kurus dia tak boleh dekat TikTok. Tapi kalau untuk macam anti-aging should be okay. Cuma suplemen a bit sensitive dekat TikTok. Tapi kita tengok dietary supplement, hair care, herbal supplement. Bahasa Inggeris, kejap. Tiga masalah yang abang-abang akan hadapi bila prostat sudah pun membengkak. Yang pertama, akan rasa Nampak tak? Ni 2% dia. So bila video macam tu, tapi dia still macam consider as perform. Tapi dia 2% je lah. High budget, 2%. Macam tu nampak
Tapi konten suplemen memang berat sikit, susah sikit nak menjual di TikTok. Kalau cakap di TikTok lah, I nak tunjuk contoh. Sebab I tahu ada yang menjual di TikTok juga. Product sale, 16%. High budget. Slow sikit video dia. Kat Malaysia ni Untuk anda yang susah nak tidur malam, darah tinggi, kencing manis lah, memang famous sangat lah di kalangan kawan-kawan kita. Okay, ni kencing manis dan sebagainya. Tapi kalau untuk ubat-ubatan, yang I tahulah sangat mudah kena kena flag dengan TikTok. So dia cakap kena careful sikit. Even though suplemen minuman, masa dia okey, masa tak kena lagi tak apa. Tapi bila dah kena tu, habis kita punya account. Ni K-Coli. 6%. High budget. Nampak So daripada sini kita boleh buka untuk kita study konten dia. Konten macam mana yang dia buat. Lepas tu kita tinggal buat versi kita je lah. Dan the reason why I tunjuk benda ni adalah sebab benda ni dia bantu untuk kita nampak what's working on TikTok. Okay, what's working on TikTok. You boleh juga refer kat sini untuk konten yang tengah trending. Macam you nak tahu, sekarang ni video apa yang tengah trend in the last 7 days. You akan nampak konten yang tengah trend. Ni. Contoh. Siapa dah tengok konten ni? Gerai bakery. So ini yang tengah naik in the 7 days. So you boleh nampak, you boleh research tau macam okay apa orang tengah buat sekarang? Apa orang tengah buat sekarang? So this is a way untuk kita nampak what's working right now. Okay? So this semua konten-konten yang perform lah. Konten-konten yang tengah perform. Okay. That's one part of the game. Another part yang I nak tunjuk dekat sini adalah dia sama juga dengan konsep ChatGPT. Okay. Cumanya, macam ni, cumanya dia bagi tahu terus. Nampak tak? Provide TikTok insight. So bila you klik, you dapat jawapan terus. You boleh tanya dia anything berkenaan TikTok. Okay, you boleh tanya dia, macam ChatGPT tadi macam overall kan. Yang ni dia macam fokus kat TikTok. Sekarang ni buat apa benda nak kena fokus di TikTok ni? Okay, apa benda yang tengah trend sekarang? Apa hashtag yang kita patut write on? Semua tu, you can just ask directly. Let's say for example, you boleh juga guna, yang ni I dah test I test last week. Write TikTok ad script. Okay. Write TikTok ad script. So you boleh tulis kat sini tau. Write some attention grabbers for my brand promoting nak ambil satu produk nak ambil produk apa ya? Ada produk lain tak? Sebab tadi Kak Bina dah, Sofia dah, Nurin pun dah, Kak Syaz. Ada tak produk bukan servis produk apa ya yang lain? Plus size woman clothing brand. Plus promoting plus size woman clothing brand. Woman clothes. Kita try So basically kita nak suruh dia buat hook. Nampak tak? Relatable program. Dia suruh kita buat product feature. Macam mana orang kata baju plus size ni tak follow trend. Before after. Lepas tu kita boleh tulis TikTok ni, nampak tak? Write a TikTok ad script for me. Pula. Stop. Kalau macam tu, kita ambil balik kejap Write ad script to promote contoh that is Muslim friendly tambah kita suruh dia buat copywriting. Sama macam tadi, kita suruh dia buat storyline. Alamak, dia tak clear lah.
certain constraint. Sebab ada perkataan plus size ke apa? Okay, kita cuba lagi sekali. Ke sebab ada perkataan plus size kot, saya rasa. Dia jadi sensitif sikit. Promote. Dia tak boleh ada plus size kot, saya rasa. Dia macam ada, dia ada apa, macam kita segregate orang, macam tu kan. So, promote women clothes that is woman friendly, fashionable. Oh, sebut access pun kena violation. Okay. So dia kena careful kat situ lah. Woman clothes that is Muslim friendly. Okay, kita baca woman clothes. Okay, contoh that love trendy outfit. Trendy but modest outfit. Contoh Tadi dah kena violation. Nak buat script pun dah kena violation. Belum-belum kan? Belum-belum. Dia dah tak bagi. Okay, dia bagi. Nampak tak? Garang TikTok ni. Okay, so apa yang kita buat sekarang adalah dia sama macam konsep ChatGPT tadi. Tapi basically kita bagi tahu dia terus macam okay, boleh tak dituliskan like full script. Apa benda, background nak tulis apa, gambar nak kena ada apa, voice over nak cakap apa. Dia yang bagi tahu terus. Okay, dia yang bagi tahu terus. So daripada situ, contoh bila kita tengok ni kan, kita rasa dia panjang. Contoh kita boleh cakap, okay, pendekkan lagi. Klik je. So dia lagi senang lah sebab dia bagi prompt. Instead of you macam nak kena fikir, nak kena tulis ke, you just macam, oh tak nak panjang. Oh tak nak, tak best. Make it more fun. Oh make it more feminine. Make it more macam tu tau. You boleh macam prompt dia je. So dia dah pendekkan. Okay. So kalau macam ni kan contoh, make the script hook more compelling. Contoh kita rasa headline tu macam tak wow. Headline tu tak wow. So kita tekan je. So basically what we are doing adalah using the prompt, kita refine sampailah kita dapat one full script untuk kita transfer masuk kita punya storyline macam ni. Ni yang I buat lah. So macam storyline macam ni. Nak transfer masuk ke sini. So daripada situ barulah kita perkemaskan ayat-ayat kita dan sebagainya. Okay. So dekat sini dia adjust. Dia adjust kita punya hook. Dream it, wear it, trend and modest. Macam tu pendek je. So this is how kita nak guna TikTok Creative Center dan ini kita lebih fokus kepada konten TikTok lah. Siapa yang bermain di TikTok dan you nak improve konten organik dan juga konten yang you nak run iklan nanti, gunakan TikTok Creative Center supaya you tak tersasar. You tak tersasar. Okay, so dia dah ada guide dia tahu supaya you boleh buat konten yang convert dekat situ. Cuma kita kena test, try and error juga. Tapi within the best practices. Okay, so far everyone clear berkenaan TikTok Creative Center? Ada tak yang rasa dapat benefit daripada TikTok Creative Center ni? Ada tak yang rasa macam ada yang benefit? I tahu tak semua. Sebab tak semua guna ads, tak semua guna TikTok. Tapi yang akan guna TikTok dan akan guna ads, do you think you find this helpful? Yang I tunjuk ni. 15 minutes je kita cover this one. Just a quick one. Sofia tak sangka ada benda macam ni. Creative Center dia tak boleh pakai apps, yang ni kena pakai komputer. Ataupun maybe kena pakai web. Maksudnya dekat Chrome ke, yang tu maybe boleh kot. Sebab dia bukan macam apps dalam TikTok. Dia bukan apps dalam TikTok. Dia macam page. Nampak tak ni? ads.tiktok.com. Okay. Selalu tengok tapi tak tahu guna assistant tu. Thank you. Good. Okay. Next one. Next one yang I nak tunjuk adalah black box. Okay. Yang ini, okay, sebelum I tunjuk black box ni, tak apa, boleh. Black box dulu. Okay. Black box ni simple saja. Okay. Black box ni dia adalah AI. You search saja blackbox.ai. Okay, blackbox.ai.
Okay, black box ni apa? Dia adalah coding punya AI sebenarnya. Okay, I gunakan bukan untuk content sebenarnya, tapi I rasa very beneficial. Sebab tu I nak share. Okay, I nak tanya kan, antara semua yang hadir hari ni, siapa yang selalu rasa busy, kadang-kadang you rasa tak sempat nak belajar? Tak sempat nak belajar. Just be honest. Macam busy sampai macam tak sempat nak belajar. Nak belajar, nak knowledge tu, tapi macam tak, kadang-kadang rasa tak sempat. Macam tak ada ke cara untuk dapat summary je. Macam summary je. Boleh bagi summary je tak? Macam, what's the summary? I just nak tahu summary. Macam tu. Ada tak? So Aisyah penat, busy dan sebagainya. So you just like nak something very quickly. Okay. So this is one way yang I gunakan. Okay, benda ni I rasa like I learn it. I rasa in early January kot I rasa. Then I've been using it lah. Tapi dia free sahaja. Dia free sahaja. Tapi I gunakan, dia ada banyak sebenarnya. Like if you open the black box AI ni, dia ada banyak tau. You boleh buat chatbot you sendirilah. You boleh buat HTML sebab dia coding. Remember dia provide coding. Dia adalah AI yang bantu buat coding untuk you paste jadi software. Okay, itu black box AI. Okay, so dia dapat tak ada banyak. Ada ni, hi, I'm Elon, ask me anything. Cool lah. Saya boleh tanya Elon Musk. Tapi what I use this specifically adalah YouTube. Basically, ini adalah YouTube summarizer. Kalau you sejenis orang yang suka tengok YouTube, tapi you tak sempat nak tengok sampai habis, YouTube adalah satu tempat yang terlalu banyak information yang valuable, betul tak? Valuable. Okay, bagi contoh kan, macam ni kan, 7 habit that save me 3 hours a day. Kita nampak topik tu daripada Ali Abdal ni, kita akan macam, kita nak tahu. Tapi kita tak ada masa nak tengok 11 minit. Tak ada masa nak tengok 11 minit. Tapi kita nak tahu apa habit yang dia apply tu. Klik share, copy link, di black box, paste. Enter. Okay. So, apa yang black box bagi adalah dia senaraikan apa 7 habit tu. Jadi, you boleh copy, you boleh screenshot, you boleh masuk dalam phone, you boleh post dekat Twitter, you boleh post jadi thread, you boleh buat jadi thread, you boleh print. So basically, you don't need to spend the 11 minutes untuk tengok video, dan I rasa benda ni sangat-sangat valuable. Sebab kita nak belajar, tapi kita tak sempat nak belajar. Kita tak sempat nak macam duduk, dengar dia explain satu-satu sebab masa tu lah kita tengah nak pack parcel lah, kita nak uruskan staff lah, kita nak ada meeting lah, kita nak kena ada pelbagai benda. Tapi kita nak belajar, bukan kita tak nak belajar. This is a quick way untuk save you so much time. I nak bagi dekat semua IGM Circle yang hadir hari ni. Okay, dan yang tengok recording. So macam contoh kan, dekat sini kan, insyaAllah tak cukup. Okay, what else? Okay. Macam contoh. Macam 9 habits keeping you poor. Okay, apa benda ni sebenarnya? Kita buka. Alah, tak nak. Okay. I have spent the last decade of my life immersing myself in the field of finance and money through a degree. Untuk kita nak belajar daripada orang-orang yang dah power ni, nampak tak yang 900k subscriber ni, kita nak belajar daripada orang-orang ni, tapi pada masa sama kita tak nak spend 3 jam tengok video YouTube ni, after YouTube ni. Who has the time nowadays, betul tak? Semua yang hadir hari ni usahawan, kita tak ada masa untuk duduk tengok YouTube berjam-jam, betul kan? Tapi apa yang kita boleh buat adalah we work smart. Pergi kat black box, space. So, and then kita dapat terus 9. Kita terus dapat 9 money habit tu, yang kita patut elakkan supaya kita tak jatuh miskin. You know, like, you understand tak what I'm showing you right now? This is a way untuk you learn without spending the time. Tapi of course bila baca ni, you baca lah. I mean like baca, kita scan through. Tapi dia masuk lah. And then bila kita rasa kita perlukan information tu balik, and then we can find it. Macam tu. Sanggup dengar suara chipmunk sebab speed laju sangat. Syairah. Tapi macam I bukan jenis laju kan, kecuali kalau memang speaker tu slow. Tapi that's why
bila dekat YouTube ni, sebab I most of the time I akan dengar audiobook, faham tak? I akan dengar audiobook, I akan dengar I akan tengok online courses, online module lah, kelas-kelas lah dan sebagainya. So untuk I buka YouTube video untuk just dapat bite size 10 minutes, 20 minutes of my time tu, I rarely do that. Tapi knowledge dalam YouTube ni yang free ni banyak sangat yang valuable. Okay, so kalau kita nak belajar productivity ke, kita nak bina skill ke, kita nak bina whatever untuk improve ourselves, untuk improve our personal being as a business owner kan, kita boleh ambil daripada sini. Ambil daripada sini. Sama jugalah whatever it is that you want to learn, macam contoh macam I suka Marie Forleo contoh kan. I nak search Marie Forleo punya interview contoh. 5 things you must give up to be successful. Okay, contoh. Nampak satu dia punya ni. Apa dia punya top? Top. Inspiring. Tak ada top ke? Macam mana nak tengok top? Nampak tak? I dah punya dah lama I tak buka YouTube sebenarnya. Macam berapa sikit sangat view dia? Mana top? Sekejap makanan, simple makanan. Contoh In just over 2 minutes, I'm going to show you how I created this ebook using a feature called Word. Week number 1. This Yes. is the simplest change that anyone can make to your breakfast that will give you amazing energy. So Yeah. tell us what this change is. Well, it's why this difference. simple, Yep. but it's not necessarily easy. Okay. So daripada sini, same thing juga. I boleh tahu dah apa makanan yang sebenarnya I patut ambil. Tapi kita dapat info ni bukan daripada Google. Faham tak? Bukan daripada ChatGPT. ChatGPT basically a computer, betul tak? So jawapan komputer adalah data punya base. Tapi interview question, interview input, video input itu adalah personal preference daripada orang yang kita percaya ataupun orang yang kita minat. Macam contoh macam I suka, I look up to Marie Forleo. She's one of my role model. Okay, and one of the reason yang I suka dia adalah apa tahu? Sebab dia donate untuk bina sekolah di Afrika. Like this girl memang I sangat respect. So bila dia interview top leaders of the world tau. Macam yang power-power, yang dah ada database science tapi mix dengan personal experience. Itu yang mahal. Tapi kita nak dengar interview tu lama. Kadang-kadang sejam. Kadang-kadang sejam, 40 minit kan. Itu gunanya Black Box AI. It help you learn faster. Okay. So, ada tak yang rasa excited untuk guna Black Box AI ni? I tak nak tunjuk banyak. Macam saya cakap kat you, ada beratus AI. Ini yang I personally guna. Tapi what do you think about Black Box AI? Personally. Like, do you think you akan guna? Kalau you tak tengok video YouTube, you tak akan guna lah. Tapi kalau you suka tengok video YouTube ataupun you find a lot of value, you think you will use it? Yes, okay, good. Yes. So macam kita boleh tengok lah. Kita boleh tengok macam ibaratnya apa tau? Contohlah nak tengok video Marie Kondo kan. Pasal kita boleh tengok semua video, kita boleh dapat input semua video dia without having to watch hours and hours. Okay, so that's a way to learn faster. Okay, last one. Okay, this one simple and short and sweet, which is Cutout Pro. Okay, Cutout Pro ni adalah untuk business owner. Okay, business owner yang produk sendiri yang nak buat flat lay. Yang ni I ada share last year bila I guna untuk buat flat lay. Bila produk kami, our planner last year ni, kan, planner last year ni sampai lambat production problem. So, kita orang tak dapat buat photoshoot on time. So, kita terpaksa cari AI punya alternatif. So, this is the one that I suka. Kami dah try beberapa app software. But this is the one that I like the most sebab dia the most realistic. Okay, so yang ini sesuai kalau contohnya, for example, you ada produk tapi you nak buat katalog TikTok, you nak buat katalog katalog Shopee, for example, katalog TikTok ke katalog Shopee ke, tapi you
tak berapa pandai nak ambil gambar flat lay, ataupun you tak berapa pandai dan tak ada tak nak spend untuk beli props tu. So the way I do this, I tak tahu I boleh buat lagi ke tak. I ada kredit lagi ke? Let's say for example, I akan gunakan dekat Cutout Pro ni, I akan pergi kat produk background diffusion. Okay, background diffusion ni maksudnya apa? Dia buangkan background, dia ganti yang baru. Okay, dia ganti yang baru. So, macam contoh kan, macam ni kasut ni kan. Kita ambil contoh kasut ni Okay, daripada kasut ni, first kali dia akan buang background. Okay, dia ada dua cara tau nak buat benda ni. First kali, gambar sedia ada, kita buang terus background and then kita terus bagi tahu kita nak buat background apa kat belakang. Okay. Cara ni, masa I try, ni just take note je lah for your future sebab I rasa I tak ada kredit untuk buat. Tapi cara yang I buat adalah, first kali I gunakan ni, photo enhancer. So mula-mula, contoh gambar tu I ambil pakai phone I ambil pakai phone, I ambil gambar planner I. Ataupun bagi contoh granola lah makanan kan. I ambil gambar makanan I. Okay, daripada gambar makanan I tu, pakai phone, I dah ambil angle yang I nak, rupa dia. Tapi ada big space kat sekeliling sebab I tak tahu nak bubuh apa lagi. Faham I tak ambil rapat, I ambil jauh. Okay, lepas tu angle yang I nak. Lepas tu I masuk dalam Cutout Pro ni, I ambil photo enhancer. Photo enhancer ni dia bagi lagi sharp. Maksudnya line dekat sekeliling makanan tu dia terpotong cantik je. Okay, itu maksud enhancer. Bila dah ada enhancer, you nak download enhancer ni, dia ambil satu kredit. Okay, total kredit dia murah je. Dia punya pricing murah je. This is sangat berbaloi compare to you bayar studio lah. You bayar studio. So nampak tak? I ambil macam free account dapat 5 kredit. Tapi kalau you nak redeem photo enhancer tu dia tolak 2 kredit. Dia macam tu. So nampak tak? Kredit dia kalau RM5, $5, you dapat 40 kredit. So you boleh ambil lah gambar berapa kali yang you nak tukar. Dan kredit ni dia nak redeem, nampak tak? Satu image, 1 kredit untuk retouch. 1 image, 2 kredit untuk enhancer. Dia macam tu. Dia ada harga dia. Dia ada rate dia. Okay, okay, stay with me So, apa yang I akan buat adalah first, I akan enhance. Lepas tu I download. Lepas I dah enhance solid line, cantik, polish, then baru I pergi dekat background diffusion, baru I upload gambar I. So, bila I buat macam ni, this is what I notice tau. Kalau I tak buat step yang pertama tadi, line tepi tu dia macam tak berapa crispy tau. Dia tak berapa nak straight. Therefore, dia akan terblend sikit dengan background. Tak cantik. Nampak fake. Nampak macam ini AI. Nampak? Nampak. Memang nampak. Sekejap. Sekejap I tunjuk sekejap. GDP. Okay. Macam ni contoh I tunjuk I punya ni. Flat lay AI. Okay. Okay, nampak tak ada line tu? Nampak tak? Okay. Ini bila I tak remove, I tak buat stage yang pertama tadi. I tak buat step yang pertama tadi. Nampak kan? Dia macam ada kabur-kabur tu. Benda ni adalah disebabkan I tak crispy kan dia. I tak enhance dia dulu. So, nampak tak cantik? Yang ni nampak tak cantik? Yang ni dah cantik. Nampak tak ada line? Elok je line. Yang ni bila I dah enhance. Bila kita spending $5, $5 is like RM20, okay? RM20 you dapat 5 gambar. Tak berbaloi ke? Untuk dapat gambar yang cantik, yang you tak payah spend, beli prop sekeliling tu. You tak payah ada ilmu nak photoshoot, Photoshop. Kita bagi AI buat. So, ini sesuai untuk produk bisnes lah. Produk bisnes yang malas nak hire studio. Sebab you macam ala nak touch up sikit je, nak tukar campaign mood sikit ke kan. You nak post ke. So dia macam simple, dia simplify. Nampak tak ada lagi crispy line dia compare tu yang tadi. Itulah sebab kita kena enhance. Okay. Tapi nampak tak location buku tu sama. Sebab bila kita ambil gambar, dia fill the space.
Maksudnya gambar dia buang benda ni. Okay, dia buang benda ni. So dia gantikan dekat sini. Tapi dia tak boleh tukar daripada buku you flat. Kalau you ambil gambar buku you flat, dia tak boleh tiba-tiba jadi sengit. Sebab dia tak ada plane ni. Faham Dia boleh ambil macam ni je. So dia tukar kat sini, dia tukar sekeliling dia. Tu maksudnya. Tapi it's very very helpful dan I nak share kepada yang memerlukan. Kepada yang berjual produk dan memerlukan, this is really really helpful. Sebab semua ni I pakai AI sahaja untuk buat. Okay? Alright, tu sahaja. So that is the 4 apps yang I nak ajar dan recommend. Yang pertama adalah ChatGPT. Macam mana nak gunakan ChatGPT dengan efektif. Yang kedua adalah macam mana nak gunakan TikTok Creative Center untuk create better TikTok content and add material content. Okay? Macam nak tiru versi daripada konten orang lain, nak buat research. Lepas tu kita juga cakap pasal black box AI. Macam mana nak learn faster, dapat data. Daripada thought leaders yang kita suka. Nak dapat resepi Cik Nom ke, I don't know. Whatever you want to find, you can get it. You can get the summary here. So dia sangat menyenangkan kerja you. Okay? Dan lepas tu I juga talk about Cutout Pro untuk touch kepada produk fotografi. Okay? So far, do you like what you learn today? Adakah you dapat sesuatu yang baru, sesuatu yang you boleh guna? So kita dah sampai ke penghujung. I already covered everything. If you have any question, boleh je tanya I, tak ada masalah. Okay, kalau ada soalan, boleh tanya. Males nak kelas malam ni. Okay, dapat benda baru banyak. Semuanya sesuatu yang baru. So glad to hear that. So hopefully daripada, I tak habis cerita lah yang ni tadi. Yang ni, sekejap Yang ni kan, basically you boleh tulis apa-apa prompts yang you nak. Maksudnya macam, apa benda, kasut ini berada di atas meja putih bersama pen berwarna gold. You boleh tulis benda-benda tu and then dia akan generate. Macam itulah. So just a prompt punya tinggi lah. Tapi it's very fun. Membuka mata. Okay. So hopefully daripada apa yang I share hari ni, you boleh gunakan sedikit sebanyak untuk dalam business you. Kak Syaz, do you foresee ChatGPT akan berbayar in the future? ChatGPT memang ada paid option if I'm not mistaken. Memang dia ada paid option. But ni nampak upgrade plan. Dah bayar. Sudah berbayar. So of course bila bermain dengan benda kan, there's no such thing as free forever. Sebab mereka yang develop produk perlu buat duit juga. Betul tak? Sama juga. Cumanya bila diorang nak buat duit, dia tengok. Dia nak buat duit menerusi pengguna ataupun menerusi penjual. Adakah dia akan gunakan ChatGPT ni macam social media? Social media dia pakai advertiser. Faham tak? Dia tak charge pelanggan, dia tak charge user. Dia charge advertiser. So advertiser yang kena bayar duit untuk menghidupkan Facebook, menghidupkan TikTok. Advertiser yang bayar. Kita yang bayar lah, business owner ni lah yang bayar basically. Okay? Kalau ChatGPT, maybe dia boleh jadi advertiser yang bayar ataupun dia boleh jadi consumer, user yang bayar. In this case, user yang bayar. Maksudnya you nak guna yang power punya, you kena upgrade. So I tak tahu sama ada dia akan upgrade further ataupun dia akan kecilkan limitation untuk free account. Maybe dia akan kurangkan akses kita yang free ni, tapi kena bayar baru dia dapat all the extras. So selagi boleh guna. Yang ajar buat table tadi tu kan. Guna data tu cepat-cepat tau. Try untuk spend malam ni ke esok ke untuk buat your own table. Print. Okay, print. Okay. So I hope the session has been beneficial lah. Kalau ada soalan, boleh je tanya anything. Tanya je. Soalan tak? Tak tahu macam nak guna ke? Ada anything yang you wonder ke? Tanya je. So kita sampai ke penghujung. I recommend juga untuk you buat macam I. Macam I basically I buat satu Pinterest board. I memang suka Pinterest board. Like my Pinterest ada macam-macam benda. So
So Cik, I recommend untuk you buat Pinterest board khas untuk AI juga, supaya you boleh macam belajar sikit-sikit here and there. Sebab of course apa yang I share ni hanyalah basic. Okay, hanyalah basic to be honest. Banyak lagi benda yang lebih advanced. Tapi I always believe that in order for us to master something, we need to master the basic first. Kalau basic pun kita tak faham satu apa, kita guna basic sebasic-basicnya, itu yang jadi susah. Tapi bila kita dah ada fundamental, macam contoh macam saya tunjuk tadi kan, macam nak tulis prompt dekat ChatGPT, ayat nak tulis macam mana kan. Benda-benda tu semua you boleh bawa guna dekat tempat lain. Dekat Canva pun ada AI. I dah try AI Canva, I tak suka. Maybe dia tengah fix lagi kot dia punya bot dia tu kan. I tak suka AI Canva. Tapi caranya tu sama. Macam itulah. Okay? So, ada anything else tak before we end the meeting today? Ada anything else tak before we end the meeting today? I'm so excited kalau you guna. Kalau you guna, please tolong DM I, please let me know. Kalau you find it helpful, please let me know. DM I kat Instagram ke kan. So just bagi tahu I macam mana you guna dan macam mana you like use apa yang you dapat hari ni, okay? Carrot, macam mana nak consistent buat content? In term of consistency, benda tu jatuh dekat kita juga. At the end of the day, benda tu jatuh kepada kita. Dia macam I dah buka jalan dah. Maksudnya kalau masalah dia adalah tak ada idea, I dah tunjuk macam mana nak dapat idea. Kalau cakap tak tahu nak buat storyline, video nak tulis apa, nak cakap apa, I dah tunjuk dah tadi. So kalau masalah dia adalah konsisten, kita nak tengok balik konsisten tu sebab apa. Adakah kita perlukan orang yang boleh bantu kita? Dia yang tolong shootkan kita, dia yang tolong editkan kita. Kalau kita rasa benda tu boleh bantu kita konsisten, invest in that someone. Itu je cara dia. Lepas tu you tak payah pening dah. You macam okay, follow je. Nak shoot, okay nak shoot. Macam tu. Tapi if you don't have that someone, itu yang akan menyebabkan nak konsisten tu susah. Sebab harap kepada kita sahaja. Okay? Okay, alright. So kalau macam tu, rasa kita dah sampai ke penghujung. Hopefully kita akan jumpa lagi sekali untuk sesi RGM Live Masterclass. Untuk next class, I punya planning adalah kita nak buat planning Ramadan. Kita nak buat planning Ramadan untuk plan ada promotion ke, any planning kan. Tapi nanti I akan plan all the modules then I'll see you again insyaAllah hujung bulan ni. Okay? You boleh proceed to leave the meeting room. Thank you so much for your commitment, for your attention untuk stay daripada awal sampai habis.